Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Ana binti Kira selaku pengarah kuis politik Cemara Alustan barisan para pencerah ahli jawatan kosong Majlis Perwakilan Pelajar, pelajar-pelajar yang dihadapkan serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Sebelum memulakan ucapan, saya dahulukan ucapan saya dengan singkat pantun yang berbunyi: indah berbalan si awan petang, bererat di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya dijemput untuk menyampaikan ucapan mengenai kes-kes penderaan kanak-kanak. Sebelum saja memulakan berucap, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azim Syauki bin Syahidan dari Alihat Tourism Management yang berkampus di Alustar, dan saya sedang belajar di semester 3. Dalam melingkari dunia sains dan teknologi ini, negara kita sering menjadi bualan hangat tentang penderaan kanak-kanak di media massa seperti di kaca televisyen dan di corong-corong radio dan di dada-dada akhbar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penderaan kanak-kanak ini berlaku, ialah tekanan di tempat kerja merupakan salah satu pemangkin yang berlaku kes penderaan kanak-kanak ini. Bagi ibu bapa yang bekerja, mereka pastinya menghadapi tekanan di tempat kerja. Ibu bapa yang tidak dapat mengawal emosi mereka akan menjadikan anak-anak ini sebagai medium melepaskan geram dan tekanan yang mereka hadapi. Ibu bapa yang tidak berfikir panjang ini berisiko melakukan kes penderaan ke atas anak mereka. Terdapat beberapa faktor atau punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Terdapat beberapa faktor atau punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak ini, antaranya ialah bagi ibu bapa yang bekerja, mungkin mereka menghadapi tekanan di tempat kerja. Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada anak-anak yang tidak berdosa. Tabiat anak-anak yang masih kecil memastikan merengek kerana mereka perlukan perhatian daripada ibu bapa. Tindakan ibu bapa yang melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kerana anak-anak ini perlukan sesuatu adalah merupakan satu tindakan yang tidak masuk akal. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang ini mungkin akan memukul, menerajang, mencucuk untuk rokok atau sebagainya. Apalah dosa mereka sehingga diperlakukan sebegitu. Faktor lain yang menjadi punca penderaan kanak-kanak ini adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah keluarga itu. Masalah kewangan yang melanda sesebuah keluarga akan menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap anak-anak mereka. Jika anak-anak meminta duit belanja atau untuk membeli keperluan lain, sudah semestinya anak akan menjadi mangsa sepak terhadap mereka. Keadaan sebegini amat menyedihkan kerana anak-anak tidak sepatutnya diperlukan sebegitu pada usia mereka yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan daripada ibu bapa. Ada peribahasa mengatakan bahawa anak-anak ini adalah ibarat satu kaya rentang, ibu bapa lah yang mencerahkannya. Jika masalah kewangan melanda sesebuah keluarga, janganlah dilepaskan kepada anak-anak dan fikirlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita lebih tenang dan dapat mengatasi masalah tersebut. Ada juga antara ibu bapa yang menderak anak-anak mereka kerana krisis rumah tangga yang berlaku seperti pergaduhan antara suami dan isteri dan mungkin disebabkan gangguan pihak luar. Contohnya, suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kasih yang baru. Hasilnya pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anak-anak pastinya menjadi mangsa pergaduhan. Selain itu, faktor paling utama berlakunya masalah penderaan anak-anak ini adalah kurangnya didikan agama di kalangan ibu bapa. Ilmu agama ini sangat penting dalam rumah tangga kerana ia boleh memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya jika kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam telah menerapkan sikap yang sangat baik yang perlu dicontohi oleh setiap umatnya, seperti tahap kesabaran yang sangat tinggi terutamanya dalam melayani anak-anak ini. Al-Quran juga telah menjelaskan kepada kita iaitu azab yang pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik, seperti juga anak-anak yang merupakan amanah Allah kepada kita. Masalah penderaan kanak-kanak ini perlulah yang berkuasa juga haruslah mengambil tindakan yang lebih tegas, seperti mengenakan hukuman yang berat bagi ibu bapa atau sesiapa sahaja yang mendera kanak-kanak ini. Mempertingkatkan penguasaan adalah satu undang-undang yang boleh menyebabkan pendera-pendera berasa takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi akibat perbuatan sendiri yang tidak berperi kemanusiaan.
Pihak-pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan seperti bimbingan konseling bagi memberikan pendidikan keibu-bapaan kepada setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar yang harus mereka pikul setelah berumah tangga. Mereka akan lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami atau isteri dengan lebih baik. Dengan itu, masalah pendidikan kanak-kanak ini akan dapat diatasi dengan lebih mudah. Dalam portal rasmi MyHealth, Kementerian Kesihatan Malaysia 2012 mendefinisikan pendidikan kanak-kanak merujuk kepada pendidikan secara fizikal dan emosi. Pendidikan seksual termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Dari Wikipedia 2013 mendefinisikan pendidikan kanak-kanak bermaksud dera atau satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak ini. Biasanya ditakdirkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Daripada pernyataan di atas, pendidikan kanak-kanak boleh dibagikan kepada 4 jenis, iaitu pendidikan daripada segi fizikal, pendidikan seksual dan pendidikan dari segi emosi. Di sini juga saya akan mengupas topik ini dengan lebih mendalam. Apa itu dikatakan pendidikan dari segi mental, fizikal dan rohani. Pendidikan fizikal, Helmi 2014 berpendapat pendidikan fizikal sebagai suatu fenomena sosial ditakdirkan sebagai keganasan secara fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibu bapa, penjaga atau sesiapa sahaja yang bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak didera dari segi fizikal disebabkan faktor-faktor yang berlainan oleh orang terdekat mereka. Dalam Akta Kanak-kanak pada 2001, seorang kanak-kanak dikira sebagai mengalami kecederaan fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak, dan kecederaan ini bukan disebabkan oleh kemalangan dan terdapat bukti seperti luka, calar, melecet berparut patah atau kecederaan tulang terselur, pendarahan luka di kulit, kebakaran, melecur, hilang kewarasan atau hilang fungsi psikologikal atau kehilangan rambut dan gigi. Akta Kanak-kanak 2001 Seksyen 17 2A, kecederaan boleh disebabkan oleh tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, lecuran, campakan, pukulan dan lain-lain lagi yang akan dikira pendidikan, tidak kira sama ada penjaga berniat ataupun tidak berniat. Kes buli yang selalu berlaku di dalam sekolah juga merupakan satu pendidikan. Banyak kes buli yang berlaku di sekolah selalu menjadi isu yang serius kerana kadang-kadang kanak-kanak boleh lebih kejam daripada orang dewasa. Kesan yang kedua iaitu kesan pendidikan fizikal. Pendidikan fizikal akan meninggalkan parut-parut atau kecederaan di badan mangsa. Pendidikan yang sangat serius akan mengakibatkan kecacatan anggota badan kanak-kanak. Yang paling serius akan merenggut nyawa kanak-kanak itu. Semua kecederaan ini boleh dilihat pada fizikal kanak-kanak, tetapi ada kecederaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini merupakan parut yang tersembunyi dan kemungkinan besar akan meninggalkan kesan yang mendalam sehingga masa meningkat dewasa. Masa pendidikan fizikal mudah terfikir untuk membunuh diri apabila mereka menghadapi masalah. Mereka juga mungkin terencat daya pembelajarannya, mengalami gangguan kelakuan, mempunyai imej diri yang buruk, menyalahgunakan dadah atau Arab atau lebih meluahkan perasaannya secara seksual. Semasa menghadapi risiko yang lebih besar, mereka akan mengandung kegelisahan, kemurungan, salah guna bahan, salah guna ubat-ubatan dan masalah di sekolah ataupun di tempat kerja. Mereka suka menjalin hubungan peribadi yang intim disebabkan kenangan silam mereka. Selain itu, orang dewasa yang biasa semasa kanak-kanak biasanya akan meneruskan kitaran pendidikan ini dengan menelan anak mereka sendiri. Yang ketiga iaitu pendidikan seksual. Seksyen 17AC Bab 1 Bahagian 5 Akta Kanak-kanak 2001 Malaysia menyatakan bahawa seseorang kanak-kanak itu didera secara seksual jika dia telah menyertai sama ada sebahagian pelaku atau pemerhati apa-apa kejadian yang bersifat seksual untuk tujuan: 1. Menghasilkan bahan, gambar, rakaman, filem, berita video atau pertunjukan yang bersikap pornografi, lucah atau tidak senonoh. 2. Eksploitasi seksual boleh sesiapa pun demi memberi nikmat seksual kepada orang lain.
Penderaan seksual menunjukkan penglibatan kanak-kanak dalam kejahatan seksual yang tidak difahaminya dengan baik, yang tidak dapat dipersetujuinya dengan arif, atau yang melanggar undang-undang atau kelaziman masyarakat. Kanak-kanak akan dieksploitasi bahagian sulit, dirogol, dicabul kehormatan mereka, didedahkan bahagian sulit ataupun ditunjukkan bahan-bahan lucah. Kebanyakan kes penderaan seksual berlaku kepada kanak-kanak merupakan perempuan. Pendera selalu adalah daripada orang yang dikenali oleh kanak-kanak, iaitu bapa, tiri, saudara mara, datuk, nenek, guru dusun dan jiran-jiran. Kesan penderaan seksual. Mangsa penderaan seksual akan menghadapi masalah emosi terganggu yang sangat serius. Mangsa akan mudah mempunyai tanggapan kronik bahawa dirinya tidak berupaya, putus harapan, kemurungan, suka memuncai orang lain, menyalahkan dirinya sendiri, melakukan perbuatan yang membinasakan dirinya sendiri, dan harga diri yang rendah. Mereka akan merasa diri sendiri sangat kotor dalam fizikal dan mental, dan mudah mempunyai masalah psikologi. Tambahan pula, mereka suka untuk menjalin hubungan yang rapat dengan orang lain kerana mereka sudah kehilangan daya untuk memuncai orang lain. Kaji selidik peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa penderaan seksual yang berlaku berulang kali menyebabkan perubahan fizikal yang boleh akhirnya mengakibatkan salah guna dadah dan araf pada peringkat hidup. Selain itu, kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual mungkin akan hamil dan berlakunya kes pembuangan bayi. Mereka juga akan dapat penyakit kelamin seperti penyakit HIV. Dan yang ketiga, penderaan dari segi emosi. Penderaan dari segi emosi berlaku apabila ibu bapa atau penjaga tidak memberi kasih sayang atau tidak mengambil peduli kanak-kanak yang memerlukan suasana yang penuh dengan sokongan, kasih sayang dan pengasuhan untuk perkembangan kanak-kanak. Seksyen 17(2)B Bab 1 bahagian 5 Akta Kanak-kanak 2001, Malaysia menyatakan bahawa seseorang kanak-kanak itu tercedera secara emosi jika fungsi mental atau emosi kanak-kanak yang berkenaan. Seterusnya, penderaan dari segi emosi. Penderaan dari segi emosi berlaku apabila ibu bapa atau penjaga tidak memberi kasih sayang atau tidak mengambil peduli kanak-kanak yang memerlukan suasana yang penuh dengan sokongan, kasih sayang dan pengasuhan untuk perkembangan kanak-kanak. Seksyen 17(2)B Bab 1 bahagian 5 Akta Kanak-kanak 2001, Malaysia menyatakan bahawa seseorang kanak-kanak itu tercedera secara emosi jika fungsi mental atau emosi kanak-kanak yang berkaitan itu terjejas dengan kekerasan yang nyata dan dinampakkan antara lainnya dengan gangguan mental atau gangguan kelakuan yang merangkumi kegelisahan, rasa murung, perangai suka menyepi, kelakuan yang agresif atau perkembangan yang lambat. Kesan terhadap penderaan emosi ini. Penderaan emosi tidak serta-merta meninggalkan tanda-tanda fizikal pada kanak-kanak. Sebaliknya, penderaan emosi merosakkan perasaan nilai diri dan kebolehan kognitif kanak-kanak. Penderaan ini menjelaskan perkembangan kanak-kanak sebab penderaan emosi boleh membinasakan jiwa dan berjangka panjang. Peningkatan risiko pola. Kesan daripada penderaan emosi. Penderaan emosi tidak serta-merta meninggalkan tanda-tanda fizikal pada kanak-kanak. Sebaliknya, penderaan emosi merosakkan perasaan nilai diri dan kebolehan kognitif kanak-kanak ini. Penderaan ini menjejaskan perkembangan kanak-kanak akibat penderaan emosi dan yang boleh membinasakan jiwa dan berjangka panjang. Peningkatan risiko pola kemurungan kerenggangan diri, kegelisahan, tanggapan bahawa harga dirinya rendah, hubungan yang sumbang atau bermasalah, atau kurang rasa empati seumur hidupnya. Mereka tidak mempunyai keyakinan diri dan mudah berputus asa dalam semua perkara. Mereka tidak akan menghargai dan menyayangi diri sendiri. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak ini adalah satu perbuatan yang sangat keji yang dilarang keras oleh agama Islam. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjanakan aset yang sangat penting kepada negara pada masa yang akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil mereka akan juga menjadi lebih keras apabila meningkat dewasa. Jadi, sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak.
malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Akhir kalam dari saya, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang dari saya, dari diri saya sendiri. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menutup ucapan saya dengan syarat pandu. Bunga dedak di atas pala, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dibinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.